A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan kali ini, Hani nak bercerita tentang tajuk umrah yang ikhlas. Apa maksud umrah? Umrah ialah ziarah dari segi bahasa. Dari segi syarat pula ialah menziarahi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Umrah ni pun kita panggil haji kecil tau. Hukum mengerjakan umrah adalah wajib sekali seumur hidup apabila telah cukup syarat-syaratnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jadi siapa yang wajib menunaikan umrah? Tentunya seorang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan. Rukun umrah pula ada 5 iaitu niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bertahallul dan tertib. Hari ni saya tak nak terangkan terperinci pasal rukun umrah. Cuma Hani nak ceritakan tentang keikhlasan dalam mengerjakan ibadah umrah. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tahu manfaat melakukan umrah dan kelebihan berada di Tanah Suci. Salah satunya ialah doa yang makbul. Jadi, ramai yang nak ke Tanah Suci dengan cita-cita agar hajat ditunaikan. Ada yang pergi umrah untuk buktikan yang dia seorang yang beriman dan mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Ada juga yang menghebahkan pemergian ke Tanah Suci dan update semua aktiviti termasuk beribadah di sana dalam sosial media. Macam baru-baru ni, ada seorang imam di Masjid Nabawi menegur jemaah dari sebuah negara Asia yang berselfie semasa beribadat di dalam masjid. Imam tersebut menegur ketika khatib sedang berkhutbah, ramai jemaahnya sibuk berselfie dan bergambar. Ini jelas menunjukkan mereka tidak serius dalam mengerjakan umrah. Ramai juga influencer social media dan selebriti yang menjadikan Mekah seolah-olah macam destinasi pelancongan. Ada di antara mereka yang pergi umrah sambil posing depan Kaabah, sambil promote produk, selfie, OOTD, shopping, food hunting, lepas tu post di media sosial. Hasilnya, umrah mereka tidak membawa apa-apa perubahan dalam kehidupan mereka. Banyak yang kita lihat, mereka yang balik dari umrah ini masih mengamalkan tabiat yang sama seperti sebelum mereka melakukan umrah. Salah satunya ialah tidak menutup aurat dengan sempurna. Padahal semasa di Tanah Suci, mereka dah berjubah dan ada yang berpurdah lagi. Ikhlas ini perlu ada dalam setiap ibadah, baik solat, sedekah, termasuklah umrah. Tapi ada yang kata, ikhlas tu Allah je yang tahu, ikhlas tu rahsia Allah. Ya, memang betul. Sebagai manusia pun, kita tidak layak untuk mempertikaikan atau mempersoalkan keikhlasan seseorang. Jadi, di manakah ikhlas kita itu? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 162 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ayat inilah yang kita baca dalam doa iftitah setiap kali solat. Kita berikrar bahawa setiap urusan kehidupan kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, adakah kita mengutarakan ikrar kita itu? Cuba kita tanya diri kita, adakah ibadat yang kita buat untuk mendapat perhatian orang ramai atau betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Hani nak share satu kisah. Ketika Abdullah bin Al-Mubarak masuk ke satu tempat bernama Kufah dalam perjalanan untuk menunaikan haji, dia terjumpa dengan seorang perempuan yang tengah kutip bangkai itik di tempat pembuangan sampah. Dia berhenti dan bertanya, apakah yang kamu pungut itu bangkai atau sembelihan? Perempuan itu menjawab, Tuan, ini adalah bangkai dan aku pungutnya untuk dibawa pulang untuk keluargaku. Abdullah pun berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai. Kenapakah kamu masih mahu memakannya? Perempuan itu pantas membidas. Pergilah kamu dariku. Ketahuilah bahawa aku ada ramai anak di rumah dan mereka tidak makan sejak 3 hari lalu. Abdullah berasa kesian. Dia tinggalkan perempuan tu dan dia datang balik dengan seekor kedai yang penuh dengan makanan-makanan. Selepas dia cari perempuan tadi tu di merata tempat, akhirnya dia berjumpa dan berkata, ini semua adalah nafkah buat kamu sekeluarga. Ambillah, bawa pulang untuk dirimu dan keluargamu. Peristiwa ini menyebabkan Abdullah terlepas untuk mengerjakan haji, tapi dia tidak berasa sedih dan dia kembali pulang ke kampungnya. Seluruh kampung menyambut kepulangan Abdullah dengan penuh ceria dan ucapkan selamat kembali ke kampung halaman. Dia rasa peliklah dengan sambutan tu, sedangkan dia tak sempat pun nak tunaikan haji. Sesungguhnya tahun ini aku belum menunaikan haji, kata Abdullah. Orang kampung rasa heranlah dan anggap Abdullah ni nak bergurau. Kata seorang penduduk kampung, bukankah kamu yang aku suruh menjaga baranganku dan aku mengambilnya kembali ketika kita berada di Arafah? Seorang lagi penduduk berkata, bukankah kamu yang memberikan aku air ketika di Tanah Suci? Dan seorang lagi berkata dengan penuh keheranan, bukankah kamu yang belikan aku sesuatu sewaktu di Tanah Suci? Abdullah terkejut dan semakin heran lalu berkata, aku tak faham apa yang kamu semua katakan ini. Sungguh, aku belum menunaikan haji tahun ini. Abdullah balik ke rumah dengan penuh persoalan. Masa tidur, dia bermimpi dan terdengar seorang berkata kepadanya, wahai Abdullah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Allah telah utuskan satu malaikat yang menyerupaimu dan mewakilimu untuk menunaikan haji. Tuan-tuan dan puan-puan,
Demikianlah kisah seorang insan soleh yang ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran istimewa semasa berada di dunia lagi. Kisah seperti ini mengajar kita agar sentiasa tanamkan rasa ikhlas yang sejujurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan apa-apa ibadah, termasuklah ibadah umrah. Wallahu alam. Sesungguhnya yang baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya, Hani Faizura binti Gerehan, SPHU Batch 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.